Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. Saya Kai dan untuk episod kali ini kita akan review hasil daripada kamera Xiaomi Mi 11 Pro berdasarkan daripada data yang telah dikeluarkan oleh BS Homa. Alright guys, so bagi siapa yang tak tahu apakah itu DS Homa, DS Homa ni merupakan sebuah image lab yang terdapat di Paris, yang mana mereka ni memang pakar lah untuk buat test dalam bidang bateri, visual, audio dan juga image quality. So untuk episod kali ni, jom kita tengok hasilnya. Alright guys, so kalau kita tengok tajuk dekat sini, Xiaomi Mi 11 Pro Camera Test Class Leading Performer. So nampak macam bagus jugalah kamera ni. Kamera ni juga mendapat ranking yang ke-23 di dalam global ranking. So agak tinggi jugalah guys. Sebelum ni kita dah buat tentang Mi 11 Ultra. So kali ni jom kita tengok Mi 11 Pro pula. Boleh challenge ataupun tak Mi 11 Ultra hari tu. Ok, jom kita tengok spek untuk kamera dulu. Untuk primary camera, dia ada 50 MP sensor dengan 24mm lens aperture f2.0. Kemudian untuk ultra wide, dia ada 13 MP sensor dengan lens 16mm aperture f2.4. Untuk tele, dia ada 8 MP sensor dan juga 120mm lens dengan 5 kali optical zoom pada f2.4 aperture. Dan untuk video, dia boleh record sehingga 8K 24 frame per second, 4K 60 frame per second, 1080 60 frame per second. Alright guys, so jom kita tengok hasil daripada gambar yang telah ditangkap menggunakan kamera ni. Alright guys, so seperti biasa, DS Homa akan keluarkan satu gambar dulu yang mana kita boleh tengok gambar ni secara general lah kan. Ok, gambar ni adalah gambar indoor dan kalau kita boleh tengok dekat sini, exposure untuk gambar ni memang best gila lah guys. Memang part yang kawasan yang gelap dia tak appear terlalu gelap lah, tapi part yang hitam memang hitam, dia appear hitam, dan part yang cerah dia masih lagi retain detail dia. So memang best gila lah guys untuk Mi 11 Pro ni. So jom kita zoom sikit bahagian depan dulu. Kalau kita tengok bab noise, memang tak nampak ada noise langsung. Dari segi white balance memang cantik. So kalau kita tengok dekat bahagian luar pun cantik. Alright, dia ada sedikit halo warna putih dekat bahagian luar ni, dia ada fringing. Kemudian kalau kita tengok dari segi detail dia memang nice, memang cantik gila, sharp. So overall memang best lah gambar daripada Mi 11 Pro ni. Alright, so jom kita tengok bahagian exposure dan juga kontras. Kalau kita tengok dekat sini, subjek berada dalam keadaan yang agak gelap dengan backlight yang agak kuat. So exposure untuk Mi 11 Pro ni memang padu gila guys. So untuk part subjek memang nice gila. Okay, walaupun ada sedikit lah fringing dekat sini, dan untuk subjek yang berkulit gelap pun nice gila dia punya exposure. Dynamic range untuk kawasan part highlight pun memang best gila lah. Dan kalau kita tengok dekat sini, accurate target exposure with extended dynamic range. So dia bukan biasa-biasa, extended dynamic range. Alright, so kita test dari segi color pula. So kalau kita tengok dekat sini, accurate white balance dan juga skin tone, tapi some color dia rendered unnaturally. So jom kita tengok. So kalau kita tengok exposure memang cantik. So mungkin dia punya white balance dia ada ke arah kehijauan sikit. Kalau kita perasan skin tone dia ke arah kehijauan sikit. So kalau kita tengok dekat kawasan belakang ni, ada highlight yang agak kuat lah, tapi compare dengan phone lain dia masih lagi padua guys. Alright, next kita tengok bahagian texture. Ok, untuk gambar indoor yang macam ni, cahaya memang mencukupi untuk gambar indoor macam ni sebab ada tingkap dekat bahagian depan. So kalau kita tengok dari segi detail, so high level of detail lah setelah di zoom dekat bahagian muka tu. So jom kita tengok, memang high level of detail. So dari segi noise kita tak nampak sangat lah. Adalah sikit noise dekat bahagian bawah ni yang kita boleh nampak. Dari segi highlight clipping, cuma dekat bahagian lampu je clipping. Dekat bahagian dinding ok, tak ada masalah. So dynamic range dia memang best. Alright, so kita tengok gambar untuk low light pula. So low light noise, kalau kita tengok dekat sini, well control noise, tak ada noise guys. Tapi kalau kita tengok detail ni dia agak kurang lah sikit untuk low light ni. Walaupun tak ada noise, tapi kalau kita tengok detail dia tak terlalu banyak lah untuk subjek ni. Alright, next kita ke bahagian bokeh mode pula. So kita nak tengok bokeh mode untuk Mi 11 Pro ni. So setelah dicropkan di bahagian baju, kita boleh nampak yang ada visible noise on subject. So memang ada nampak noise lah untuk gambar ni. Dan gambar ni taklah terlalu low light sebab, tapi dia ada kontras yang agak tinggi lah sebab ada cahaya yang masuk daripada tingkap, dan kawasan ni adalah kawasan shaded area, dan dia masih lagi boleh balancekan dengan baik exposure untuk gambar ni. Alright, untuk gambar malam, so kalau kita comparekan dengan kamera yang lain tu memang gelap habis lah, tapi untuk Mi 11 Pro ni masih boleh nampak detail lagi. So accurate target exposure untuk flash off untuk gambar dalam kawasan yang gelap ni lah. So kita ke bahagian artifact, kita boleh tengok gambar ni memang agak low light.
dan harsh light juga. Light ni memang tuju terus dekat subjek kita ni. Dan kita boleh tengok dekat bahagian belakang ni dia ada weird color. So memang dia ada dekat sini dia tulis color quantization. Alright, next kita ke bahagian lens wide. So kalau kita tengok, ini adalah gambar daripada lens ultra wide. Dari segi level of noise, kalau kita tengok high level of noise lah. So setelah di zoom dekat bahagian yang hujung tu, memang sangat-sangat kecil je part tu. So kalau kita zoom dekat bahagian subjek ni, kita tak nampak sangat noise. Tapi dekat bahagian tangan ni, kalau kita boleh perasan, detail dia memang hilang lah. So dekat bahagian belakang ni, kalau kita perasan, memang noise dia sangat-sangat banyak. Alright guys, so next kita ke bahagian video pula. Untuk video exposure dan juga kontras, dia ada accurate target exposure dengan extended dynamic range, sama je macam gambar tadi. Dan untuk video, part-part yang macam exposure, color, kontras ni biasanya tak jauh beza pun dengan gambar. Okay, next kita tengok color, accurate white balance dan juga ada very pleasant color. So tak ada masalah untuk bab color. Untuk bab autofocus, jom kita tengok kat sini. Slight refocus and focusing error are visible on Xiaomi Mi 11 Pro in low or challenging lighting condition. So part autofocus ni dia tak boleh nak fokus terus kepada subjek. Dia ada part yang dia perlukan refocus dan dia fokus balik lah. Ok, untuk part yang static ni nampak macam tak ada masalah. Tapi semasa dia berjalan tadi tu, kita memang ada nampak lah yang focusing dia tu agak macam hunting sikit. Alright, so dari segi noise, kita boleh nampak visible noise especially on moving subject. Ni biasalah, dekat gambar tadi pun kita boleh nampak noise. So dekat video pun biasalah, pasti kita boleh nampak noise. Alright, last kali kita akan tengok part stabilization. So part stabilization, jom kita tengok video. Ok, dari segi stabilizer dia nampak macam smooth je, tak ada masalah. Ok, ni part yang berjalan. Kalau kita tengok tadi exposure dia ada sedikit, dia berubah sikit, agak drastic. Ok, so far datang ke sini pun tak ada masalah. Ok, so far tak ada masalah lah untuk stabilization. Dia memang very effective stabilization. So memang terbaik lah stabilization untuk Mi 11 Pro ni. Alright guys, so ada tak siapa yang berminat nak beli Mi 11 Pro ni? Sila tinggalkan komen dekat bawah kenapa anda minat nak beli Mi 11 Pro ni. So guys, itu sajalah untuk review kali ni. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.